Kita akan masuk topik bunda. Jadi cikgu akan teruskan dengan pengajaran kita. Sebelum tu cikgu akan tunjukkan. Okey, harap semua nampak. Semua nampak? Jelas ke? Jelas Nampak. Jelas tak? Jelas. Jelas jelas, semua jelas. Muka siapa-siapa tu Ada ke muka kamu? Ada? Nampak tak muka siapa tu? Dina. Siapa ni? Akil. Akil Ime. Akil. Akil Ime. Yang ni? Muzaffar. Ni Adam mana ni? Ada Hafiz. Ada Hafiz. Dia sembunyi dah, lari dah. Jadi boleh off mikrofon semua. Offkan mikrofon sebelum cikgu mula. Tak perlu cakap. Offkan mikrofon. Okey. Kita akan teruskan pengajaran kita. Tajuk pada hari ini. Okey. Baik. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mari mengenal bunda. Okey, semua boleh nampak bersama cikgu Cikgu Zuhilmi. Jadi sebelum kamu belajar, pastikan anda bersedia dengan semua alat tulis dan buku kamu. Nanti kita akan buat aktiviti sikit. Kita akan cuba untuk jawab soalan yang cikgu bagi tu, kita akan cuba buat dalam buku masing-masing. Pastikan ada. Kalau tak ada buku tulis, kalau tak ada M1, M2, boleh gunakan kertas kosong ke kertas A4 ke mana-mana buku kosong ke buku conteng ke, boleh guna untuk sementara. Ataupun jadikan satu buku baru. Jadikan kalau kamu ada buku ekstra, buku petak ke, buku garis ke, jadikan buku tu sebagai buku pengajaran, kamu punya pembelajaran sewaktu PKP ni. So, kamu hanya gunakan buku tu je untuk semua subjek atau apa-apa subjek. Okay? Alright. Seterusnya kita akan masuk, kita akan berkenalan dulu. Apakah itu bunda? Kita akan berkenalan dulu apakah bunda, iaitu bunda ni adalah menggenapkan sesuatu kuantiti menjadi kuantiti baru yang terdekat. Dia adalah cara-cara dia. Tapi konsep dia kita genapkan sesuatu tu. Maksudnya bilangan tu kita cari yang paling senang nak sebut, paling dekat. Kalau konteks kamu darjah 1 hanya kepada puluh terdekat je lah. Puluh terdekat. Tak ada ratus lagi. Jadi yang paling hampir dengan puluh tu gandaan 10-10 lah. Jadi gandaan 10-10. Jadi apakah bunda? Bunda tu genapkan. Kita kira dia mudah. Kira mudah. Satu nilai tu kita jadikan nilai yang baru. Sama ada nilai tu makin banyak ke makin sikit, itu bergantung pada nombor tu. Okay. Seterusnya sebelum apa-apa kita masuk, kita belajar dulu. Sekarang kita belajar dulu. Mari kenali kumpulan nombor. Dalam bunda ni dia ada kumpulan nombor. Okay. Ada dua kumpulan nombor, iaitu kumpulan pertama kumpulan kecil. Kumpulan kecil, nombor yang kecil. Dan seterusnya kumpulan yang besar. Kumpulan besar, kumpulan kecil, kumpulan besar. So kumpulan kecil ni nombor dia terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3, 4. Itu sahaja. Ambil jari kamu buat tangan macam ni, kamu tengok nombor yang pertama sifar 1, 2, 3, 4. Itu sahaja. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ingat dia mulai daripada sifar. So sifar 1, 2, 3, 4 adalah nombor kumpulan kecil. Maksudnya sifar 1, 2, 3, 4 tu adalah kumpulan nombor kecil. Seterusnya kumpulan nombor besar. Nombor besar maksudnya nombor tu lebih besar. Jadi nilai dia lebih besar lah. Maksudnya nombor yang lebih besar daripada tu adalah 5, 6, 7, 8 dan 9. Itu sahaja. Kamu hanya perlu ingat dua kumpulan nombor ni. Sifar 1, 2, 3, 4 dan nombor besar 5, 6, 7, 8, 9. So nombor kecil, nombor besar kamu kena tahu kumpulan mana. Nombor tu duduk dalam kumpulan mana. Nombor 5 dalam kumpulan mana. Nombor 2 dalam kumpulan mana. Kena tahu. Boleh faham? So nombor-nombor ni, tolong offkan mikrofon. Okay, nombor-nombor yang kecil, nombor-nombor yang besar ni yang akan menentukan. Akil Emir. Okay, jangan bermain dengan mikrofon. Kan cikgu remove kamu.
Cikgu tak suka kalau tak dengar cakap ni. Kalau cikgu cakap sekali cukup lah. Banyak minggu dah cikgu cakap. Tiap kali kelas cikgu ajar ulang benda sama. Okay. So nombor ni, kumpulan nombor ni penting. Dalam bunda, nombor atau kumpulan nombor ni kecil dan besar ni sangat penting. Ada lagi ke yang nak main? Okey, kumpulan nombor yang kecil dan besar ni ada dua. So dia sangat penting. Dia memainkan peranan yang sangat penting dalam bunda. Okey. Jadi kamu kena hafal, kena tahu, kena ingat. Nombor apa nombor kecil? Sifar 1, 2, 3, 4. Nombor apa yang besar? 5, 6, 7, 8, 9. Kalau cikgu tanya, okey, 3 nombor apa? 3 nombor kecil. Cikgu kata 9 nombor apa? 9 nombor besar. 2 nombor apa? 2 nombor kecil. 4 nombor apa? Nombor kecil. 7 nombor apa? Nombor besar. 5 nombor besar. 4 nombor kecil. 1 nombor kecil, macam tu. Okay? Jadi kena tahu. Itu je. Untuk bunda, asas dia kamu kena tahu kumpulan nombor kecil, nombor besar. Seterusnya kamu kena tahu pula kuasa dia, fungsi dia. Okay? So apa fungsi kumpulan nombor ni? Tadi kamu dah belajar kumpulan nombor, sekarang kita belajar apa fungsi dia. Okay, so setiap kumpulan ni ada kuasa dia. Kuasa tu maksudnya apa fungsi ataupun apa yang dia boleh buat. Apa yang dia boleh buat. Apa yang dia boleh buat kepada nombor-nombor yang kamu akan, soalan yang akan kamu dapat. Okay, contoh nombor yang pertama kumpulan kecil tu, kumpulan nombor kecil ni, dia kuasa dia tambah sifar pada rumah puluh. Untuk kamu darjah 1 50 je guna. Jadi dia tambah sifar pada rumah puluh. Maksudnya kalau apa-apa nombor tambahkan dengan sifar. Apa tu? Tolong offkan mikrofon sebelum Cikgu nak beri tandas. tak perlu bagi tahu, boleh pergi. Terima kasih. Siapa-siapa yang nak beri tanda lepas ni offkan mikrofon, tak perlu bertanya, boleh pergi terus. Siapa tu yang on tu? Tolong siapa-siapa yang onkan mikrofon tu offkan sekarang. Okey, terima kasih. Okey, jangan ganggu kelas kita. Okey, sekarang sekali lagi cikgu ulang. Okey, nombor kecil sifar 1, 2, 3, 4. Kuasa dia adalah dia boleh tambah sifar pada rumah puluh. Akil Emir. Minta maaf Akil Emir, sekali lagi cikgu bagi last warning. Kamu on sekali lagi, cikgu akan remove kamu. Dia tak kisahlah siapa pun. Okay. Nombor kecil dia boleh bagi sifar pada nombor puluh. Contoh nombor kecil Contoh nombor kecil. Okay. Contoh nombor kecil 5 pula 3. 3 nombor kecil. Dia hanya tambah sifar pada nombor puluh. Apa-apa yang ada nombor kecil, nilai dia kita bagi dia tambah sifar pada rumah puluh. Seterusnya nombor besar. Nombor besar 5, 6, 7, 8, 9. Dia boleh, kuasa dia adalah tambah 1 pada rumah puluh. So, mana-mana nombor besar yang kamu nampak, kamu hanya perlu tambah 1 pada rumah puluh. Okay. 5, 6, 7, 8, 9 tu tambah 1. Bukan tambah 5, tambah 6. Bukan tambah 1, tambah sifar. So, kecil tambah sifar, besar tambah 1. Maksudnya, kalau contoh rumah puluh tu 6, tambah sifar, maksudnya 6 tambah sifar, jawapan dia tetap 6. Kalau rumah dia kalau tambah 1 pula, contoh rumah puluh dia adalah 7, tambah 1 akan menjadi 8. 7 tambah 1, 8. Okay, kalau sifar, 7 tambah sifar 7. So tak berubah. Kalau nombor kecil, nombor dia tak berubah. Nombor besar dia berubah, tambah 1. Dia naik 1. Okay, itu kuasa dia. Seterusnya, kena tahu bunda ni. Okay, seterusnya kita akan masuk kaedah bunda pula. Okay, untuk bunda ni dia ada 2 kaedah. Okay, 2 kaedah. Okay, 2 kaedah yang maksudnya kaedah ni terpulanglah pada kamu nak guna yang mana. So, cikgu hanya ajar 2 kaedah. Banyak kaedah dia sebenarnya. Ada banyak kaedah. Cuma cikgu suka ataupun cikgu galakkan murid-murid tahun 1 untuk belajar asas menggunakan kaedah yang cikgu ajar ni. So, kaedah yang pertama dipanggil kaedah jadual. Okay. Yang pertama kaedah jadual dan yang kedua adalah kaedah banding. So, jadual dengan banding. So, kita tengok. Apa itu kaedah jadual? Okay, kaedah jadual ni, contoh soalan 45, kamu tukarkan, kamu bundakan menjadi 50. Nanti cara dia cikgu ajar sebentar lagi. Cara dia, contoh dia.
Okey, yang ni cikgu nak tunjuk macam mana bentuk jadual tu je. So 45 dia jadi 50. Macam mana ini contoh bentuk dia. Okey, cara dia macam ni. Okey, seterusnya kaedah banding. Okey, kaedah banding nombor yang sama 45 bundakan menjadi puluh terdekat. Kamu ada dua jawapan, 40 dengan 50. So nombor apa yang kamu kena bandingkan? Nombor apa? Nombor 5 tu kamu tengok 5 tu besar atau kecil, kamu ambil nombor 5 tu. Kalau besar dia tambah 10, tambah 1 dekat rumah 10. Okey, jadi jawapan dia 50. Sama je, jawapan dia sama. Okey, jadual dengan banding ni jawapan dia kamu akan dapat jawapan yang sama. Cuma kaedah dia berbeza, kamu akan dapat kamu punya kaedah pengiraan tu berbeza. So 50 jawapan dia. So banding ni dia tak perlu buat jadual, tapi kamu ada dua jawapan, kamu ambil nombor apa? Dua pasangan nombor ataupun dua jawapan. Kamu pilih salah satu. Tapi jawapan tu kena pilih tu jawapan tu lah yang jawapan betul lah, jangan ambil suka-suka hati je. Dia ada cara dia, nanti cikgu ajarkan kaedah kaedah dia. Baik, seterusnya kita belajar kaedah yang pertama yang dinamakan kaedah jadual. Okey, untuk kaedah yang pertama ini iaitu kaedah jadual. Okey, jadual ni mudah je. Okey, ni step dia. Jangan risau, cikgu akan terangkan satu persatu. Ini cikgu terang ni nanti kamu nak rujuk senang. Okey, yang pertama kamu buat jadual. Jadual nilai tempat. Okey, jadual nilai tempat ni cikgu dah ajar dulu dalam tajuk nilai tempat, nilai digit. So kaedah buat jadual nilai tempat ni kamu hanya perlu buat jadual seperti ini. Ini jadual dia. Okey, so buat dua petak bawah tu untuk jawapan. Atas tu kamu tuliskan nilai tempat dia puluh dan juga sah. Okey, jadi dua. Puluh dengan sah. So puluh nombor puluh, sah nombor sah. Kena tahulah nilai tempat, kamu dah belajar dah hari tu. Okey, soalan dia bagi bundakan 31 kepada puluh terdekat. Okey, ni contoh yang pertama cikgu bagi ya. Bundakan 31 kepada puluh terdekat. Okey, untuk yang pertama ni buat jadual nilai tempat dah buat. Okey. Seterusnya isikan nombor mengikut nilai tempat. Okey, ni nombor tadi dia bagi 31. So kamu isikan nombor tu dalam nilai tempat jadual dia. So 3 tu 31, 31. So 3 rumah puluh, 1 dalam rumah sah. So 31 diisikan dalam jadual. Baik, lepas tu kenal pasti ataupun bulatkan nilai sah. Okey. Nilai sah tu kamu kena bulatkan. Okay, sama ada nombor tu dalam kumpulan besar ke atau kumpulan kecil. Kamu kena tengok kumpulan nombor sah tu. So jawapan nombor yang kamu kena ambil adalah nombor sah. Okay, iaitu nombor 1 ataupun kamu bulatkan lah. Atau kamu bulatkan nombor tu. Okay, so bulatkan nombor 1 tu. Sebab apa? Sebab kita nak bundakan, kita bulatkan nombor 1. So bulatkan nombor 1. Apa jadi dengan nombor 1? Okay, nombor 1 tu bawah dia nanti. Okay, dekat jawapan tu, dekat bawah tu kamu jadikan 1 tu kamu bulat kan? Okay, so kamu bulat tadi nombor 1 tu. Bila bulat tu kamu turunkan ke bawah menjadi sifar. So bulat yang kamu bulat tu, nombor yang kamu bulat tu tak jadi 1 lah. Dia akan jadi sifar sebab kamu bulat. Bila kamu bulat, jadikan jawapan dia sifar. Apa-apa nombor bila dibulatkan dalam bunda ni dia akan jadi sifar. Okay, seterusnya. Bila dah jadi sifar, kamu tengok pula nombor 1 tu. Okay, 1 tu dalam kumpulan apa? Kumpulan kecil atau kumpulan besar? Ingat, kumpulan kecil sifar 1, 2, 3, 4. Kumpulan besar 5, 6, 7, 8, 9. 1 dia ada dalam kedudukan dalam kumpulan kecil. Okey, sifar 1, 2, 3, 4. Jadi 1 tu dalam kumpulan kecil. So apa jadi? Bila kumpulan kecil, jika sah berada dalam kumpulan yang kecil, kamu hanya perlu tambah sifar. So tambahkan sifar pada nombor puluh. So 3 tambah sifar, bukan jadi 30, dia akan jadi 3 tambah sifar jadi 3 plus 0. Okay, kamu ada 3, kamu tambah lagi sifar, nilai dia tak berubah. So dia akan jadi 3, dia akan kekal 3. So 3 tambah sifar, jawapan dia 3. So 30 itu adalah jawapannya. Jadi bundakan 31 kepada puluh terdekat, jawapannya adalah 30. Okay, boleh faham? Ini kaedah jadual. So 31 dibundakan, kaedah dia kamu hanya perlu bulatkan nombor sah, jadikan sifar. Sah tu kamu tengok dekat jadual ataupun kumpulan nombor tadi.
nombor kecil atau nombor besar. Okay. Bila nombor besar, kamu tambah 1. Kalau nombor kecil, kamu tambah sifar. So sekarang 1 tu adalah nombor yang kecil. 1 kamu tambahkan pada 1 tu nombor yang kecil menjadi kuasa dia adalah sifar. Ada yang nak masuk ke? Tak ada. Okay. Jadi 1 tu kuasa dia nilai nombor kecil. Kuasa dia tambah sifar kepada rumah puluh. So tambahlah sifar pada rumah puluh. So 3 tambah sifar menjadi 3. Itu jawapan dia 30. Okay, cikgu harap kamu faham. Yang ni contoh. Okay, kita akan buat. Baik. Bundakan nombor di bawah menjadi puluh terdekat. Okay, ini aktiviti kita. Okay, sila sediakan pensil dengan buku tulis kamu. Okay, salin soalan 17 je. Salin 17 je. Tak perlu salin bundakan nombor di bawah menjadi 10 terdekat. Okay, hari dan tarikh tu biar dulu. Nanti tanya mak ayah kamu hari dan tarikh. Kamu hanya perlu tulis 17. Okay, tulis 17. Okay, salin 17 je. Yang pertama soalan pertama. Apa-apa buku, M1 atau M2 atau kertas kosong. Kosong itu. Tadi cikgu dah bagi tahu. Harap-harap faham lah. Cikgu tak perlu nak ulang. Buku yang mana? Tulis 7 bawah. Okay. 7 bawah satu lagi Ikut arahan cikgu. Okay, tutup mic. Okay, tulis 17. Salin yang pertama sahaja, 17. Okay, 17. Salin 17 sahaja. Okay, lepas tu buat jadual. Buku apa? Buku tulis M1, M2 atau kertas kosong atau buku kosong. Mana-mana yang kamu ada. Okay, tulis 17 tadi. Lepas tu 17 tu kamu buat dalam bentuk jadual. Okay, buat jadual. Satu jadual macam ni. Tak perlu. Kalau buku petak, senang. Dah ada petak kan. Buat ikut petak je. So, puluh sa ada nombor. Ikut. Dengar, kalau tak sempat, tak apa. Kalau tak sempat, nanti kamu boleh buat. Okay, kalau tak sempat, nanti cikgu akan bagi latihan tambahan. Okay, kalau tak sempat. Kalau sempat, buat. Okay, lepas tu, step yang seterusnya ingat. Tulis, isikan nombor 17 tu. 1 rumah puluh, 7 rumah sa. Okay, jadi 1 rumah puluh, 7 dalam rumah sa, tuliskan. Okay, 1 puluh 7 sa. Baik, seterusnya, step yang seterusnya adalah bulatkan rumah sa. Bulatkan nombor sa tu iaitu 7. So 7 tu kamu bulatkan. 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 Lepas bulat apa jadi? Sifar. Jadikan dia sebagai sifar. Tulis dekat bawah tu. 7 tu tukarkan jadi sifar. Sebab apa jadi sifar? Sebab kamu bulatkan. Bila bulat nombor tu Salin yang mana cik? Okay. Salin 17 tu. Tak apa, kalau tak boleh salin, tak perlu salin. Tengok. Okay, tak perlu salin. Okay, tak perlu salin kalau tak boleh salin. Kalau boleh salin, salin. Kalau tak perlu, kalau tak ada barang, tak ada apa-apa, just tengok dulu. Tengok je. Nanti kamu boleh ulang balik video ni. Bila cikgu bagi, kamu salin semula dalam buku waktu cikgu kamu ulang tu. Kamu tengok waktu cikgu ulangkan. Ulang apa? Kamu boleh ulang dekat video tu. Sekarang kamu tengok dulu. Okay, so 7 tu jadikan sifar. Kenapa jadi sifar? Sebab 7 tu kamu bulatkan. Okay, bulatkan 7 tu akan jadi sifar. Bila bulat, kamu akan jadikan 7 tu sebagai sifar. Baik, seterusnya apa jadi? Okay, kamu tengok 7. Okay, 7 kumpulan nombor yang kecil atau kumpulan yang besar? Baik, 7 tu kamu kena ingat. 7 tu adalah kumpulan nombor yang besar. Ingat, kumpulan yang kecil, sifar 1, 2, 3, 4. 7 ada tak dalam kumpulan kecil? Tak ada. 5, 6, 7, 8, 9. 7 ada tak dalam kumpulan besar? 5, 6, 7. Ada. 7 tu kumpulan yang besar. So, kumpulan yang besar, apa kuasa dia? Kuasa dia adalah tambah 1 dekat nombor puluh. So, 1 tadi kamu tambahkan dengan 1. So, 1 tambah 1 berapa jawapan dia? Jawapan dia adalah 2. So, jawapan dia kamu akan dapat 20 tu. Jawapan dia adalah 20. 17 bila dibundakan menjadi puluh terdekat, jawapan dia adalah 20. Okey. Boleh faham? So jawapan dia adalah 20. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, 32. Baik, 32. Cikgu akan terangkan dulu, nanti kamu boleh belajar ulang balik. Nanti kamu boleh ulang balik, kamu boleh salin bila cikgu ulang. Okey, 32 nak jadikan sebagai
puluh yang terdekat. Nak bundakan menjadi puluh yang terdekat. Okey, seterusnya apa? Macam biasa buat petak atau jadual nilai tempat. Okey, isikan nombor 3 dengan 2. 32 isikan dekat nilai rumah dia. Rumah 3 bawah rumah puluh, 2 dekat rumah sar. Seterusnya apa? Bulatkan nombor sar. Bulatkan nombor sar, ingat nombor sar tu adalah 2, bulatkan 2. Apa jadi dengan 2? 2 akan bertukar jadi sifar. Sebab apa? Sebab kita bulat. Bila kita bulat, dia akan jadi sifar. So sifar tu biar je. Okay. Seterusnya kamu tengok lagi sekali. 2 tu dekat kumpulan apa? Kumpulan besar atau kumpulan kecil? Kumpulan Kecil. kecil. Bagus. Okay. So kumpulan kecil tambah sifar. So 3 tambah sifar menjadi 3. So jawapan dia adalah 30. Bukan 32, 30. Jawapan dia adalah 30. Itu untuk soalan kedua. Okey, contoh ketiga pula. Okey, bukan contoh ni, ini soalan sebenarnya. Cikgu nak kamu buat, kamu boleh cuba di rumah, nanti boleh buat. Sekarang ni kalau boleh buat pun boleh buat, boleh. Siapa nak buat. Okey, 48 pula. Okey, buat petak dulu. Okey, lepas tu nombor 48 ni isikan dalam nilai tempat. Okey, tuliskan dalam jadual tu 48. Rumah puluh, rumah sar. Siapa boleh buat, buat. Kalau tak sempat, skip dulu. Kalau sempat buat. Follow apa yang cikgu buat ni. Buat mana-mana. Okey, lepas tu 48, bulatkan rumah sar. Okey, bulatkan rumah sar. So sar tu adalah 8. Bila dibulatkan, dia akan menjadi sifar. Tuliskan sifar dekat bawah sebagai jawapan. So sifar tu 8 tu dah bertukar jadi sifar. Tengok pula nombor sar tu 8 yang kamu bulat tu, kamu tengok baik-baik. 8 tu berada dekat nombor mana? Nombor kecil, nombor besar. Kumpulan kecil, kumpulan besar. So 8 ni adalah kumpulan yang besar. Sebab apa? 8 kan? 8 nombor yang besar. 8 tu berada dekat nombor besar. 5, 6, 7, 8. 8 nombor yang besar. So 8 berada dekat kumpulan besar, dia dapat bagi 1 pada 4. So nombor 4 tu kamu dapat 1. So 4 tambah 1 menjadi 5. Jadi jawapan dia kamu akan dapat bila dibundakan 48 menjadi puluh terdekat, jawapan dia adalah 50. Okey, seterusnya. Tengok pula soalan yang seterusnya, nombor 4. Okey, 60. Tuliskan 60 dalam jadual. Okey, tuliskan. Lepas tu kamu kena buat apa? Bulatkan nombor sar, iaitu sifar. Sifar tu nombor sar, ingat sar. Sifar tu nombor sar bila dibulatkan dia bertukar menjadi sifar. Tak kisahlah nombor tu sama ke tak. Jangan risau. Cikgu, kenapa nombor saya sama ni, betul ke? Betul. Kalau sifar ditukarkan menjadi dibundakan, bila kamu bulatkan kamu akan jadikan dia sebagai sifar. So sifar tu apa jadi lepas ni? Tengok sifar yang kamu bulat tu, bukan sifar yang bawah. Sifar bawah jangan tengok. Tengok yang atas. Nombor yang kamu bulat tu, nombor sifar tu. Dalam kumpulan mana? Kumpulan kecil ke besar? Okey, ingat nombor yang kecil, sifar 1, 2, 3, 4. So sifar tu dalam kumpulan kecil. Nombor yang kecil, dia kuasa dia bagi sifar pada nombor puluh. So 6 tambah sifar berapa? 6. Jadi jawapan dia kamu akan dapat 60. Kalau boleh salinlah, nanti kamu tak tahu. Okey, 60 tu adalah jawapan dia. Boleh salin ni? Okey, kalau tak boleh, tak sempat, nanti kamu salin semula dalam video yang cikgu bagi link baru. Okey, seterusnya jawapan 60 tadi. Okey, sekarang nombor yang kelima, soalan kelima iaitu 88. Okey, 88. Okey, sebenarnya cikgu nak bagi siapa-siapa cuba dulu. Kita tengok siapa boleh cuba nak jawab. Ada yang nak jawab, angkat tangan. Kalau tak, cikgu panggil nama nanti. Ada 39 orang. Ada yang nak cuba? Adakah yang nak cuba? Saya tak nak. Tak nak? Okey, kalau tak nak kita bagi. Nak? Siapa tu? Raja Haziq? Okey, Raja Haziq. Okey, kita tengok Raja Haziq. Okey, Raja Haziq. Raja Haziq, cuba jawab soalan ni. 88. Apa kamu kena buat, Raja Haziq? Yang pertama kamu buat apa, Haziq? Raja Haziq?
Okey, 88. Yang Okey. pertama tuliskan dalam jadual. Okey. 88 Tulis. lebih pada 5. Okey, Okey, lepas tu- sabar. Okey, tulis dulu nombor. Okey, lepas tu bulatkan nombor apa bulatkan? Bulatkan yang mana? Jadi Bulatkan berapa? rumah mana? Rumah Sa. Okey, bulatkan rumah Sa. Nombor sama, jangan risau. Tapi jangan keliru pula rumah tu. Okey, so rumah Sa kamu bulatkan. Lepas bulat kamu akan jadikan nombor tu sebagai sifar. Okey. Lepas tu tengok sifar 8 tu. Sifar pula. Okey, 8 tu. Nombor dia besar ke kecil? Aziz, 8 besar ke kecil? Besar, ya. Sifar 1, 2, 3, 4 kecil. 5, 6, 7, 8. 8 nombor yang besar. So 8 dia boleh bagi apa? Dia boleh bagi berapa? 1 ke sifar? Dia bagi? 90. Dia bagi 1 pada nombor 10. 10. 8 tambah 1 jadi berapa? 8 jadi? Habis. 9. Okey, so 90 adalah jawapannya. Okey, terima kasih Raja Haziq. Boleh offkan mikrofon. Bagus, dia boleh jawab. Okey. Cikgu harap semua faham Ini contoh. Contoh yang soalan tadi lah. So bundakan nombor di bawah menjadi puluh terdekat. 88 bila dibundakan dia akan menjadi 90. Okey, itu untuk nombor 88, soalan yang kelima iaitu 88. Baik. Offkan mikrofon, siapa-siapa yang on tu tolong offkan. Wan Akil, offkan mikrofon kamu Wan Akil. Okey, terima kasih Wan Akil. Baik, seterusnya kita akan tengok contoh ataupun kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua yang cikgu ajar tadi, cikgu cakap tadi kaedah yang pertama kaedah jadual. Kaedah yang kedua dipanggil kaedah banding. Okey, yang ni bandingkan. Baik, untuk banding ni dia kaedah banding ni adalah kaedah yang berbeza daripada kaedah jadual tu. Kamu tengok dulu. Okey, ni kaedah dia. Okey, bundakan 57 menjadi puluh yang terdekat. Baik, so bundakan 57 menjadi puluh yang terdekat. Yang pertama kamu tulis dulu. Kena pasti dulu rumah puluh gariskan nombor tersebut. Okey, tengok 57 Okey, 57. Okey. 57, nombor yang 57 ni kamu kenal pasti rumah puluh. Okey, yang mana rumah puluh? Rumah puluh dia adalah nombor 5. So 5 tu rumah puluh kamu gariskan bawah nombor tu. So underline, kamu gariskan nombor 5. Okey, offkan mikrofon. Terima kasih. Lepas tu kamu buat apa? Kamu hanya perlu tuliskan 2 pilihan jawapan. Okey. Kamu ada 2 pilihan jawapan. Ni nak banding, kamu kena ada 2 lah. Nak banding, kena ada banyak. So ada 2. Okey. Tak boleh ada 1, kena ada 2. Jadi tuliskan 2 pilihan jawapan. Pilihan jawapan pula, jangan suka-suka hati je. Ini kena tahu. 5 tu rumah apa? 50 kan? Okey. Jadi 50 kamu tuliskan rumah puluh tadi 50. Okey. Okey, pertama nombor rumah puluh yang asal. Okey, pilihan nombor yang pertama adalah nombor puluh rumah asal. Okey, nombor rumah puluh yang asal tu adalah 50. Yang kamu gariskan tadi 5 kan? So 5 tu adalah 50. Tuliskan 50. Okey. Lepas tu yang kedua, nombor yang di bawah pula nak tulis apa? Tuliskan gandaan 10 selepas nombor asal. 5 tambah 10 jadi 50 tambah 10 jadi 60. So ada 2. 50 dengan 60. Sama ada jawapan dia 50 atau 60. Lebih kecil, lebih besar. Jadi itulah maksudnya ganda banding tu kamu tengok nombor yang kecil atau besar. Okay, so kena tengok pula nilai dia bergantung kepada rumah Sa. Okay, nilai dia bergantung pada rumah Sa. Sekarang rumah Sa kamu bulatkan. Okay, bulatkan rumah Sa. Okay. Bila kamu bulat, macam tadi juga, kaedah dia sama. Bandingkan ataupun tengok nombor 7 tu berada dekat kumpulan mana. 7 tu besar atau kecil? Siapa tahu 7 tu besar atau kecil? Besar. Bagus. Kalau kumpulan tu, rumah tu nombor 7 tu berada dalam kumpulan yang besar. Okay, terima kasih. Boleh offkan mikrofon. Kalau 7 tu berada dalam kumpulan yang besar, so kamu ambil nombor apa? Kamu ambil yang bawah. Ataupun jawapan yang kedua. Yang lebih besar lah. Kalau berada dalam kumpulan kecil, kamu ambil yang atas. Maksudnya nombor yang lebih kecil yang atas. Faham? Itu banding. So kamu bandingkan.
So yang kecil atau yang besar? Sekarang 60 tu jawapan dia 57 kan, 7 tu berada dalam kumpulan besar, jadi dia berada dekat dalam kumpulan yang besar, jawapan dia adalah yang besar. Ambillah 60 tu yang besar. Itu je. Kaedah ni lebih mudah sebenarnya, tapi kena tahulah beza ataupun macam mana kaedah dia tu. Yang pertama kena tahu kaedah, yang kedua kena tahu nombor kecil, nombor besar. Yang ketiga kena tahu bezakan nombor tu, kecil dengan besar. 50 tu lebih kecil daripada 57. 60 lebih besar daripada 57. So kena tahu yang mana kecil, yang mana besar. Baik, tengok contoh. Okey, bundakan nombor di bawah menjadi puluh terdekat. Okey, contoh dia cikgu dah bagi tadi. Sekarang kita tengok soalan. Okey, 24. Okey, 24. Siapa yang ada pensel, yang ada buku boleh salin 24. Tulis dulu 24. Okey, tulis 24. Lepas tu 24 ditukarkan atau dibundakan menjadi puluh terdekat. Tulis 24. Okey, buat dua arrow macam tu. Okey, buat dua arrow, underline, gariskan bawah tu, nombor puluh tu, gariskan nombor puluh. Kalau tadi kita tak garis sebab kita dah tahu rumah dia, sekarang kita tak tahu rumah dia. So kita gariskan rumah puluh. Nombor yang depan tu kita gariskan. Jangan belakang pula, nombor yang belakang kita tak nak. Kita nak bulat, yang depan tu kita gariskan. So dua tu kita gariskan. Okey, gariskan dua je tak? Jangan 24, gariskan satu je, nombor dua tu je. Jangan garis dua-dua nombor, 2 dengan 4, gariskan 2 sahaja. Lepas tu nombor apa tak? Kamu kena ambil nombor 2 tu, jadikan dia, ingat nombor tu 2 tu adalah 20 2 tu adalah 20. So tulis 20 dekat atas. Tuliskan 20 dekat atas. Okey, 2 tu adalah 20, jadi tulis 20 dekat atas. Lepas tu 20 tu tambah 10 lagi jadi apa? 20 tambah 10. Tambah 10 jadi 30. Nombor seterusnya adalah 30. Tulis 30 dekat bawah jawapan dia. So 20 dengan 30, dia sama ada 20 atau 30. Kita tak tahu ni jawapan dia. Kita masih tak tahu lagi. So 20 dengan 30 tu pilihan jawapan. So ada yang kecil, ada yang besar. Sekarang bulatkan nombor 4. Bulatkan nombor 4. So bila bulat nombor 4, kamu dah tahu dah nombor apa yang kamu kena tengok nombor 4. Nombor 4 tu berada dalam kumpulan mana? Ingat, nombor kecil. Sifar 1, 2, 3, 4. 4 tu berada dalam kumpulan kecil. So kecil kena ambil yang mana? Atas ke bawah? Ambil yang atas. Jadi jawapan dia adalah 20. Senang sahaja. Kena tahu je nombor kecil, nombor besar. Okay. So nombor dia, jawapan dia adalah 20. 24 dibundakan menjadi puluh terdekat adalah 20. Okay. So jawapan dia 20 24 tu. Seterusnya nombor 79. Ini nombor yang besar. Kita berhati-hati sikit. Kita tengok baik-baik. Salin dulu 79, buat anak panah atas dengan bawah. Lepas tu apa kamu kena buat? Underline rumah puluh. Okay, salin sekarang. Okay, underline nombor 7 tu. Kenapa kena underline nombor 7? Sebab dia rumah puluh. Ingat, gariskan nombor 7. Lepas tu buat apa? Okay, 7 tu, ingat 7 tu adalah 70, rumah puluh kan? So 70, tulis dekat atas 70. Tulis dekat atas 70. Yang bawah dia adalah nombor apa? 70 tambah 10. Jadi apa? Okay, 70 tambah 10 dia akan jadi 80. So dia antara 70 dengan 80 apa dia? Dua tu je. Besar, kecil. Yang kecil 70, yang besar 80. So apa yang kamu kena buat? Kamu dah ada jawapan. Kamu ada pilihan jawapan. Kamu hanya perlu cari jawapan apa yang kamu kena ambil. So bulatkan nombor 9. Okay. 9 tu adalah nombor yang besar atau yang kecil? Siapa tahu? Besar. Bagus, 9 nombor yang besar. Ingat, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nombor yang besar. Okey, 9 nombor yang besar. Dia ada kuasa apa? Dia boleh bagi 1 dekat 7. Tapi yang ni tak payah bagi-bagi dah. Ingat, jawapan dah ada dah. Pilih je. Ingat, bila nombor besar, ingat ambillah yang besar. Nombor yang besar adalah 80. Yang ni tak payahlah tambah 1 dah. Yang ni kamu hanya perlu ambil nombor yang besar. Nombor yang besar ambil 80. Kalau kecil ambil 70. Sekarang 79 nombor yang besar, ambil 80. So jawapan dia adalah 80. Itu sahaja. Okay. Seterusnya, tengok yang ketiga. Soalan ketiga, 11. Salin 11. Okay. Buat anak panah. Lepas tu underline nombor 1 yang depan. Nombor yang kat depan tu underline. Gariskan nombor 1 kat depan. Lepas tu, 1 tu lah adalah rumah apa? Rumah puluh. Jadi 10 bukan 11, 10. Maksudnya 10.
10 maksudnya 10. Lepas tu 10 tambah 10 jadi apa? 10 tambah 10 takkan tak tahu, jadi dia 20. Okey. So 10 dengan 20. Nombor kecil, nombor besar. Jadi 11 tu duduk antara 10 dengan 20. Jadi yang paling dekat dengan 10 dengan 20 ni, yang paling dekat dengan 11 apa dia? Kamu bulatkan dulu. Okey, bulatkan satu yang belakang, rumah sa tu yang belakang. Depan underline, belakang bulat. So bulat yang belakang. Satu tu kamu tengok. Rumah kecil ke rumah besar? Siapa tahu? Satu tu. Kecil. Kecil, bagus. Sifa, 1, 2, 3, 4. Nombor kecil. Jadi, satu yang kecil. Jadi jawapan dia 10 ke 20? 10. Ya, 10. Kalau kecil, ambil yang kecil terus. Ambil terus 10. Jangan pening-pening nak tahu dah. Ambil yang atas. Sebab 10 tu yang kecil. Okey, jadi jawapan dia 10 lah. 11 dibundakan menjadi 10. Okey, 65 pula. Okey, tulis 65. Salin. Okey, underline. Gariskan bawah 6. Sebab 6 tu rumah puluh, gariskan. Lepas tu, tulis 6 tu 60 kan? Tulis 60. Jangan lupa 60. Lepas 60, ambil apa? Ingat, tambah 10 jadi apa? 60 tambah 10, 70. Okey, 60 tambah 10, 70. 70, 60. Nombor kecil, nombor besar. Okey, seterusnya ambil bulat. Okey, bulatkan. Buat bulat nombor 5 tu. Ambil 5 tu bulatkan. Nombor 5 bulatkan. Tengok 5 tu kumpulan kecil atau besar? Siapa tahu? Besar. Ya, bagus, besar. Jangan lupa nombor kecil, nombor besar. Ada 2 tu je kena ingat. Senang. Sifar 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. So 5 tu nombor besar. Jadi jawapan dia apa? Siapa tahu? Jawapan dia bila besar ambil yang bawah. 10. Okey, terima kasih siapa yang menjawab tu. Semua yang menjawab tu maksudnya dah faham. Okey, so jawapan dia 65 dibundakan menjadi 70. Okey. Baik, last kali. Okey, last kali. Last kali kita bagi siapa-siapa kita cuba. Tadi siapa tadi? Kita bagi siapa ni? Siapa tu? Siapa tu? Jangan malu, jangan malu. Siapa? Madiana. Okey, Madiana. Okey, Madiana buat dulu. Okey, sekarang Madiana. Madiana on mikrofon Madiana. Okey, dah on Okey, terima kasih Madiana. Tengok ni. Okey, soalan dia 93. Madiana buat macam ni, 93. Yang lain pun buat sama-sama macam Madiana, sama-sama buat. Okey, 93. Lepas tu Madiana buat apa Madiana? Lepas tulis, kena buat apa? Gariskan nombor apa? 9. Yes, gariskan nombor 9. Sebab apa? 9 tu rumah? Rumah apa? Yan. Rumah Besar. Rumah 10. Rumah puluh. Okey. So 9 rumah puluh kamu kena gariskan rumah 9, nombor 9. Seterusnya 9 tu ingat, 9 tu rumah puluh. Tulislah dekat jawapan atas tu 90. Ingat 9 adalah 90. So tulis 90. Lepas tu yang kedua apa dia Mariana? Jawapan yang kedua tu apa dia? Kamu kena tambah 10. 90 tambah 10 berapa Mariana? Apa dia? Ya, 80, 90, 100. 100. Tulis 100. Jangan terkejut tengok 100. Tak ada masalah pun. Senang je. Okey, so 100 ni yang lain tengok buat sambil-sambil tengok Madiana juga buat. Okey, so Madiana lepas kamu dapat nombor 100, 90 dengan 100, ingat 90 tu kecil, 100 tu besar. So kamu bulatkan nombor apa Madiana? Kena bulat nombor apa? Kena bulat nombor apa Madiana? 90. Bukan, bulatkan nombor apa? Rumah sa. Yang mana rumah sa? 3. Ya, bulatkan 3. So 3 tu Madiana tengok baik-baik, 3 tu kumpulan kecil, kumpulan besar. Kecil. Kumpulan kecil. Jadi kecil atas ke bawah? Jawapan yang pertama lah, jawapan yang ke atas tu maksudnya 90 lah. Jadi jawapan dia adalah 90. Terima kasih Madiana. Okey, boleh offkan mikrofon. Terima kasih. Okey, so 93 bila bunda dia jadi 90.
Okay, itu contoh ataupun latihan yang kamu kena buat. Okay, bukan latihan lah, aktiviti, sedikit aktiviti. Seterusnya kita tengok. Okay, yang ni kita akan jawab kuis. Macam biasa cikgu akan bagi kuis. Cikgu bagi masa 5 minit untuk semua jawab. Okay, link tu cikgu akan bagi. Alright. Okay, siapa yang belum ingat tu pastikan kamu ingat baik-baik. Ni soalan ni kena tengok. Okay, nombor besar, nombor kecil. Baik, sekarang sama-sama tengok sama-sama cikgu akan bagi link untuk kita buat sama-sama. Okay, cikgu akan assign. Sekejap. Klasik silap asal homework pula. Okay. Baru betul. Alright. So cikgu akan start bila semua orang dah masuk. Okay, sekarang tengok dekat in-call messages kamu. Okay, cikgu akan on sekarang. Jangan tulis apa-apa. Just tengok je. Tunggu link cikgu bagi link. Okay, dah dapat link. Okay, tekan sekarang. Okay, dapat dah link tu. Boleh tengok dekat in-call messages ni. Checkbox kamu kat bawah tu. Cari sekarang. Kalau tak jumpa. Ada tak? Muka surat apa cikgu? Bukan muka surat. Tengok ni Akil. Dekat link message kamu tu, cikgu dah bagi. Okay, tekan sekarang. Link tu. Tekan link yang cikgu bagi tu. Link dekat mana? Yeah, link dekat message. Dekat bawah belah kanan tu, kamu nampak chat with everyone. Boleh nampak tak? Berapa orang dah masuk? Ramai dah masuk. Dah ada dah semua. Rakib, Raja Haziq, Redha. Okay, boleh masuk? Tekan. Nampak ini je. Ni link dia. Nampak? Tak nampak. Ada. Cari elok-elok. Tekan link yang cikgu bagi tu. Dekat chat box. Akil pakai phone ke pakai laptop? Pakai handphone. Okay, kalau pakai handphone. Cikgu mana? Link yang cikgu bagi tu. Pakai handphone apa? Dapat tak? Cikgu, saya tak boleh masuk sebab internet saya slow. Tak kuat. Internet tak kuat, tak apa. Okay, siapa yang tak dapat masuk sebab internet tak kuat tu, jangan risau. Nanti cikgu bagi link sebagai latihan. Salin. Okay. Cikgu boleh start sekarang. Sabar. Cikgu tunggu lagi beberapa orang. Siapa yang belum masuk sekarang. Okay. Sekarang ada 23 orang je. Sepatutnya ada 39 orang. Tak boleh guna handphone. Ada guna handphone je cikgu. Boleh, masuk guna handphone pun boleh. Tapi saya tak tahu. Boleh. Cikgu, attachment Ya. ada ke? Ada attachment. Okey cikgu. Cepatlah Umi nak guna. Okey. Kalau Akil tengok dekat phone. Baik. Nanti cikgu akan bagi ke kamu. Ya, cikgu akan bagi link. Okey, Akil tengok dekat phone kamu cari in-call messages kamu boleh nampak. Akil. Dalam tu ada. Ni. Mana? Boleh nampak link tu. Ni. Lepas tu, dekat mana? Itu cikgu. Kan message yang cikgu tekan. Kalau naik message cikgu tekan message tu masuk. Kalau tak boleh tak apalah. Kalau tak boleh tak apa. Nanti tanya Abi Okey. Baik, sekarang cikgu akan mulakan. Ada 26 orang. Kita akan mulakan sekarang. Baik, semua sedia? Dah masuk ramai dah, 28 orang. Okey, sedia dalam Ini, saya robot.
Okey, sedia? Cikgu rasa salin tau. Oh, buat. Okey. Jangan. Okey. Baik, soalan tu salin dekat dalam tu. Salin dekat dalam buku kamu, boleh buat bandingkan. Boleh guna mana-mana kaedah. Teknik jadual ke, kaedah jadual ke, kaedah bandingkan, ikut suka. Nak guna banding ke, nak guna jadual. Jangan laju-laju, relax. Tak apa, take your time, jangan risau. Yang penting jawapan kamu mesti betul. Gunakan nombor 10 terdekat. Kena level up. Power up. Senang je soalan dia. Yeay! 10 terdekat. Boleh dekat. Dan bukan. Oh, kan. Dan 10 terdekat dia sampai 5 je. Janganlah kata apa Macam tak ni boleh dia kena besar. Kan? Dia besar. Janganlah kata Okey. apa tak boleh fikir. Boleh nampak? Bagus. Ramai yang betul. Cikgu, saya salah. Tak apa. Internet slow, nanti kamu tengok dekat link yang aku bagi. Nanti juga akan bagi link semula. Jangan risau. Kalau satu yang tak play. 100. Okey. Cikgu akan bagi itu Okey, cikgu akan bagi link semula nanti. Nanti boleh buat, boleh cuba nanti Oh, Syakila. Now. Paling tinggi markah. Dah kena potong dah. Safi Aifanah makin banyak dah. Okey, cuba lagi. Raika lah makin tinggi dah. Amal Raika. Cepat Amal Raika lagi. Rizal, okey. Oh, Muhammad siapa Muhammad apa tak? Haji Haziq. Raika. Oh, Syakila masih di depan masih di yang pertama. Oh, dah kena potong dah. Muzaffar dah boleh potong Kecil je. Syakila. Yeay! Mana yang belum lagi cepat. Mana yang belum masuk. Ada lagi beberapa orang yang boleh jawab ni. Adira, Wang Akil. Cuba. Saya nak 2. Kalau dia pandai lebih pada 5, kena 5. Ingat kumpulan nombor kecil, nombor besar. Ingat kumpulan nombor yang kecil, sifar 1, 2, 3, 4. Kumpulan nombor yang besar, 5, 6, 7, 8. Cikgu boleh play game ke? Nak main lagi? Kalau ada masa boleh main lagi. Ikut je, tak apa. Kalau nak cuba lagi boleh. Tekan lagi sekali link tu. Dah. Kalau boleh lah, cikgu tak pasti lah. Jawapan dia. 50 besar lagi ni. Jok ni 50. Kepada 10. Dah. Lepas tu. Yeay! Mana cikgu tadi tu? Okey. Bagus. Good. Ya. Dah siap. Dah siap, bagus. Tahniah Passionman. Okey. Dah siap. Mana yang siap, tahniah. Kalau ada salah, kena ingat balik kat mana yang kamu salah tu. Pastikan kamu tahu macam mana nak buat betulan. Jangan dapat jawapan yang betul. Saya dah siap. Okey. Baik, kita ramai dah siap. Sebelum tu cikgu akan masih ada lagi beberapa orang yang belum menjawab. Pun ada, tak pastilah kenapa, mungkin masalah internet. Okey, tak apa, masalah internet tu nak buat macam mana kan. Okey. Saya ada Jadi salah satu, lepas tu kan saya ada salah satu tak apa, boleh
Kalau tahu macam mana nak buat kamu tahu kenapa kamu salah kan. Macam itulah senang. Okey. Salah satu ya. Sambil-sambil tu cikgu bincang jawapan Tengok baik-baik, tengok soalan sekarang. Okey, tengok sama-sama. Okey, kita bincang. Okey, nombor 1 terdekat. Okey. Ada 10, 20. So 13 tu nombor yang kecil, nombor yang besar. Mestilah nombor yang kecil, jadi jawapan dia 10 lah. Okey, bundakan nombor kepada 10 dekat 25. So 25 tu nombor yang besar atau kecil? 5 nombor yang besar. So jawapan dia 30. Yang ketiga pula, bundakan nombor 10 terdekat 32. So bundakanlah 32 tu besar ke kecil? So 30 tu 32. 2 tu nombor yang kecil. Jawapan di sini 30 je. Tak ada lah lebih. Siapa yang salah 20 tu jangan silap pula. Jawapan dia mengelirukan. Dia bagi jawapan yang dua-dua kecil. Okey. Seterusnya bundakan pada 10 terdekat 48. Jadi 49 tu 50. So jawapan dia 8 tu nombor yang besar. Jadilah 50. So 54. Yang kelima 54. 4 kecil ke besar? 4 nombor yang kecil 50. Sampai Okey. 61 nombor yang kecil jadi 60. 72 nombor yang kecil juga jadi 70 jawapan dia. 86 nombor yang besar, 6 tu besar jadi 90 jawapan dia. ada. 93 tengok 93 tu nombor yang kecil 3 tu, so 93 jadi 90. Dan last sekali nombor 11 Cikgu dah buat tadi soalan ni 11 nombor yang kecil jadi 10 jawapan dia. Okey, cikgu akan tambahkan sarang. Okey, cikgu akan tambahkan. Siapa yang berjaya dan dapat betul semua tu tahniah. Siapa yang ada salah sikit tu, cikgu harap semua tahulah macam mana buat pentulan. Kita tengok siapa yang pertama. Muzaffar, tahniah Muzaffar. Diikuti oleh Mardiana yang kedua dan Raika dapat nombor 3. Yang lain ramai yang dapat ni A semua ni 100, 90, 100 semua 100 100. Saya pemenang ke? Okey, tak kisahlah siapa pemenangnya. Okey. Baik, tengok ni. Wan Muhammad Akil ada satu salah. Redha salah satu. Akil Emir salah satu. Ain Hawani salah satu. Okey, yang salah ni tak apa. Bukan maksudnya kamu salah, mungkin kamu silap jawapan, kamu silap baca ke. Okey, jadi nanti kita akan bagi balik, cikgu akan bagi balik link ni sebagai latihan tambahan. Okey. Baik, so selesai sudah. Kamu dah gunakan kaedah mana-mana yang cikgu ajar tadi tu. So kaedah-kaedah yang cikgu ajar tu ada 2 kaedah sahaja. Sebab cikgu pilih 2 tu adalah sebab yang tu cikgu rasa paling mudah. Paling mudah untuk kamu faham. Okay, boleh offkan mikrofon dulu sementara. Offkan mikrofon. Offkan mikrofon dulu. Okay, semua offkan mikrofon. Baik. Jadi cikgu rasa itu saja sebelum kita kita bersurai. Sebelum bersurai, okey, ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ke? Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ke? Cikgu. Okey, siapa nak tanya tu? Seorang-seorang. Cikgu. Ya. Dah ada satu soalan je. Okey, siapa tanya tu? Apa soalannya? Okey, siapa nak tanya? Okey. Apa soalan dia? Soalan tadi tu. Kuis tu. Okey, quiz. Okey, ya Danish. Satu soalan je kuis tu. Oh, kamu salah satu soalan. Bukan. Ya. Satu je soalan. Aku tak habis. Oh, kamu sempat buat satu sahaja. Macam tu? Betul? Satu sahaja kamu sempat buat? Tak apa. Nanti cikgu akan bagi link tu semula sebagai latihan ulang kaji. Okey? Jangan risau. Siapa yang tak sempat masuk kelas ni pun cikgu akan bagi link tu untuk siapa-siapa yang tak berjaya masuk tu ataupun ada masalah internet tadi tu.
kita akan buat semula. Siapa yang dah buat pun boleh cuba lagi sebagai ulang kaji. Okey, sekarang okey, cuba onkan kamera semua. Onkan kamera. Cikgu nak screenshot ni, nak tunjuk bukti kehadiran ni, senang cikgu nak check. Onkan kamera. Itu siapa? Baik. Semua dah on lah. Okey, kita akan ambil gambar. Okey, buat pose macam mana? Suka hatilah nak buat pose apa pun. Nak buat pose apa? Iman nak buat pose apa Iman? Buat macam ni buat macam ni. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh, ikutlah. Okey. Sedia? 1, 2, 3. Lagi sekali. Gaya baru, gaya kedua tak? Gaya lain pula. Buat macam tu. Macam tu. Buat macam ni. Macam ni. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Siapa-siapa yang ada masalah boleh tanya cikgu. Okey, ada. Ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sorry. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.